Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan di kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung lagi huraiannya masih lagi kalam hikmat yang ke-248, iaitu pada kata-kata Abul Abbas Al-Mursi. Kata Abu Hazim, Abu Hazim berkata, siapakah syaitan itu sehingga harus ditakuti? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti, tetapi sama sekali tidak berguna menurut yang mengikut kepadanya, mengikutinya. Begitu pula ketika dilanggar, yakni tidak dipatuhi, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Abu Hazim ini nak mengajarkan kita supaya jangan kita takut pada syaitan. Jangan kita takut. Sekalipun Allah Ta'ala telah memberikan bermacam-macam kelebihan kepada syaitan dalam usaha nak memperdaya dan nak menyesatkan manusia ini, tetapi kita ini diajar supaya jangan sampai kita takut ke dia. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke dia tu tak apalah. Boleh tipu orang, banyak pengalaman untuk menipu orang, memperdaya orang, menyesatkan orang. Memang itu kelebihan dia lah. Tapi kita jangan takut ke dia. Apa yang perlu kita takut ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, Abul Abbas Al-Mursi juga ada menjelaskan perkara yang samalah, yang lebih kurang. Kesimpulan daripada apa yang dijelaskan oleh Abul Abbas Al-Mursi ini ialah mengenai macam mana cara nak berhadapan dengan syaitan ini, nak memusuhi dia. Ada satu golongan menggambeling seluruh tenaga untuk menghadapi syaitan ini, yakni dengan cara dia pergi mengaji, pergi belajar, beramal,
dalam rangka nak melawan setan. Ada segolongan seperti itu. Itu pendekatan dia. Tapi ada segolongan yang lain, kata Abu Abbas Al-Mursi ini, iaitu pendekatan dia lain sikit. Dia dah endah mana ke setan ni. Tetapi dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kerana dia tahu semuanya itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi pendekatan yang dia guna bukan melawan dengan setan tu, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Bila seseorang itu didekatkan kepada Allah, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihi oleh Allah, maka Allah Taala lah yang akan lindung dia, yang akan jaga dia daripada tipu daya syaitan. Jadi pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan yang dianjurkan, bahkan itulah yang dipraktiskan, dipegang bagi orang yang mempelajari ilmu tasawuf ni, iaitu cara nak berdepan dengan setan ni bukan melawan dengan dia, dengan arti bukan kita guna tenaga daya upaya kita nak bertembung dengan dia, nak berlawan, nak bertembung dengan dia, tapi menumpukan usaha kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala memberi rahmat, mengasihi, memberi perlindungan, penjagaan, maka terlindunglah daripada godaan dan tipu daya syaitan itu. Bandingan yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf ni, dia kata kalau kita berdepan dengan seekor binatang yang ganah, binatang yang ada tuang dia, tapi binatang tu ganah, anjing yang ganah, kasar molek lah, yang kalau kita nak berlawan dengan dia mungkin tak menang kita, bukan tandingan kita. Ya kekoh lah, ya cekoh, macam-macam lah anjing kasar ni, ganah ni. Jadi kalau kita manusia ni tak nak berlawan dengan dia, jadi caranya bukan kita duduk terbang lawan dengan dia tu, tapi dekati pemiliknya itu, kenali pemiliknya, dekati pemiliknya itu. Maka pemiliknya itulah yang akan menghalau anjing itu, yang akan terik anjing itu bagi ke lain. Begitulah pendekatan yang dianjurkan di dalam tasawuf, dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmatnya, iaitu kata dia, idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasyatuka biyadi. Jadi dia kata, apabila kita ni kita tahu dah syaitan ni tak pernah lupa kita, tak pernah lupa. Maksudnya kita sentiasa terdedah kepada tipu daya dia, sentiasa terdedah kepada hasutan dia, terdedah kepada kejahatan dia tu dan sebagainya. Dia tak pernah lupa kita. Maka Syekh Ibn Atha mengajarkan kita macam mana nak berhadapan tu. Syaitan tak pernah lupa kita kalau kita kok ngendak semua. Ngendak ita semua. Ita bukan saja ita, sentiasa ita kok mengambil peluang tu atas kelalaian manusia tu. Dia akan isi, dia ambil ruang tu, peluang tu untuk menyesatkan manusia, menimbulkan kacau balau, menimbulkan huru-hara, melupakan dia daripada Allah, melupakan dia daripada kewajipan beragama dan macam-macam lah, mewas-waskan, macam-macam jenis cara dia. Dia pernah lupa. Jadi kata Syekh Ibn Atha, cara nak berdepan ialah kita ini jangan sampai kita lupa kepada Allah, yang mana kita ni berada dalam kekuasaan dia. Artinya Syekh Ibn Atha nak ajar kita cara nak berdepan dengan syaitan ni, yang sentiasa duduk ita kita ni, yang pernah lupa kita ni, bukan dengan cara guna rang kita nak berlawan dengan dia tu, tapi dekatilah Allah, kenalilah Allah, dekatilah Allah, yang mana kekuasaannya itu kita ini berada dalam kekuasaan dia, dalam kehendak ketentuan dia. Jadi kalau kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah yang akan jaga, dialah yang akan lindungi, dialah yang akan pelihara. Dan itulah yang disuruh dalam Al-Quran.
apabila syaitan itu mengganggu, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Bukan lawang dengan reng kita. Ada ke orang kita jadi nelang, membuat semua handangan, cak tubik, cak tunjuk mukamu. Tu kerja orang bodoh tu. Ada orang kita nelang pelik tu. Main handang kat setan ni. Dia cabur, suruh tubik. Suruh tubik, aku nak tengok sekali orang yang berlawan dengan aku ni. Jadi kita dilarang daripada mencela. Ada riwayat menyebut kita dilarang daripada mencerca. Sebab apa? Dia akan jadi kehogong. Dia akan jadi kehogong, dia akan jadi kehojahat, dia akan jadi semakin menjadi-jadi. Maka sebab itu bila kita diganggu oleh syaitan dan sebagainya itu, maka caranya ialah berlindung dengan Allah. Kenali Allah, dekati Allah, ingat kepada Allah, mohon perlindungan Allah dan seumpamanya itu. Maka dia lah yang akan jaga. Memang kita tak dapat nak melepaskan diri daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Tak nak lari. Kita tidak mengharapkan kita tidak diganggu. Yang kita harapkan tidak terganggu. Diganggu tetap diganggu. Aulia, wali mana pun, tinggi mana tingkat kewalian pun, tetap diganggu oleh syaitan. Tetapi jangan sampai terganggu. Diganggu tetap diganggu. Maksudnya jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai terganggu tu, jangan sampai terpengaruh. Dia nak ganggu, memang kerja dia dah. Nak kata apa? Memang kerja dia dah. Dia kacau, dia ganggu dan macam-macam. Maka tugas kita adalah supaya ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itu, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, sehingga kita tidak terganggu dengan gangguan syaitan itu. Dengan arti kita tidak terpengaruh oleh gangguan syaitan itu. Itulah pedoman besar yang Syekh Ibn Atta nak khabar kita. Memang musuh besar kita ni ada dua. Musuh besar kita ni ada dua. Nafsu dan syaitan. Hak lain itu merupakan cawangan dia, cabangan dia, ataupun ahli kelabnya. Ahli kelab dia. Tapi paling besarnya dua. Nafsu dan syaitan. Itu musuh besar sekali. Sebab tu ulama tasawuf menyebut, dia kata mujahadah ni, jihad ini dia pecah pada tiga. Mujahadah lawan nafsu, jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan musuh yang memerangi. Musuh yang memerangi. Nafsu dan syaitan ni, hak ni memang dia sentiasa memerangi kita. Kalau nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang nafsu ni memang kerja dia dah. Kerja dia dah memang nak nak mengganggu, menghasut manusia kepada kejahatan. Maksudnya dia sentiasa memerangi kita. Nafsu kita sendiri ni. Syaitan pula dijelaskan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Memang dia musuh terang-terang. Artinya syaitan ni sentiasa memusuhi kita. Permusuhan yang berterusan. Permusuhan yang berterusan. Nafsu pun begitu juga, syaitan pun begitu juga. Permusuhan yang berterusan. Maka sebab itu jihad kita melawan nafsu dan syaitan ni berterusan. Adapun jihad melawan musuh yang zahir ini, itu dalam keadaan mereka memusuhi. Mereka memusuhi. Dalam keadaan mereka itu tidak menghalang, tidak mengganggu, maka tugas kita adalah berdakwah. Tugas kita menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru kepada Tuhan, berdakwah. Jadi kalau musuh-musuh yang zahir inilah, saya nak kabarnya jihad pecah tiga ni. Sebab ada orang beranggapan ahli tasawuf ni tak berjihad. Ada sebutan yang bunyi yang tahu tak berjihad ni. Kita nak khabar sikit ni, biar kenal sikit. Jadi musuh besar nafsu dan syaitan. Tidak lagi.
Adapun musuh zahir ni, musuh-musuh di kalangan orang yang memerangi Islam, di kalangan orang kufar, musyrikin, al-Yahud wan Nasara dan sebagainya, ini dalam keadaan bila mereka memusuhi, dalam keadaan mereka tidak memusuhi dengan arti mereka tunduk, mereka patuh, maka tak ada lah bagian tu. Tugas masa tu adalah berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah. Itu tugas dia. Orang kita ni kau ada sejenis ni, kerja tak ada kerja lain, nak perang dengan orang, nak bunuh orang aja. Ada kerja lain. Sikit nak perang, nak bunuh. Perang ini bila diperangi dalam keadaan tidak dihalang, dalam keadaan tidak diganggu, tugas kita adalah menyeru manusia, berdakwah. Bila dihalang, diperangi, barulah tindak balas tu, memerangi mereka itu. Jadi nak kabur orang kita kadang-kadang telah diracuni otak dia tu sehingga akhir sekali tak ada kerja lain, nak bunuh orang je. Kerja nak bunuh orang, kerja nak kat-kat orang, kerja nak mematikan orang. Itu adalah keadaan-keadaan yang khususiyah. Hak kena perang hari-hari ni dua perkara tadi, nafsu dan syaitan. Hak tu memang ketara jelas. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ada pun musuh di kalangan manusia ni, hak tu tengok keadaan. Bila mereka tunduk, mereka tidak melakukan permusuhan dan sebagainya, tugas manusia masa itu bukan untuk perang dia, tetapi tugasnya menyeru mereka ke jalan Allah. Bahkan kita tidak nak paksa pun tak boleh. Nak paksa pun tak. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ia tak mesti agama Islam, tak boleh nak paksa dia. Tapi asalkan jangan dihalang. Jangan dihalang dakwah. Jangan dihalang seruan kepada agama ni, jangan dihalangi, jangan diperangi. Maka sekiranya itu teruskanlah, dan kita tak nak paksa pun orang untuk menerima agama Islam. Tapi bila diperangi, maka diizinkanlah orang Islam untuk memerangi mereka itu. Jadi dalam keadaan seperti itu, bukan dalam keadaan tak ada berdiri nak bunuh orang. Kan nak bunuh orang. Ni otak sudah diracuni, sudah diracuni. Baik, sekarang ahli tasawuf dia kata macam ni. Dia kata tadi saya pecah 3 jihad tadi. Jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan musuh-musuh yang zahir tadi itu. 3 jenis ni. Kemudian ketiga-tiga ni dari segi yang lain pula pecah 2 pula. Dari sudut lain, ulama tasawuf pecah jihad ni kepada 2. Jihad besar, jihad kecil. Ini kita nak jelas kepada orang kata ahli tasawuf ni tak berjihad ni. Kita nak kabur kita. Jadi ulama dari segi yang lain, ulama tasawuf pecah jihad ni kepada 2. Jihad besar, jihad kecil. Jihad besar tu jihad apa? Jihad dua tadi tu, jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Adapun jihad melawan musuh itu dikira jihad kecil. Berbanding dengan jihad besar ni, jangan kata jihad itu kecil, jangan salah faham, ini perbandingan. Di sinilah orang selalu memberi komentar yang salah terhadap kenyataan ahli tasawuf. Dia kata ahli tasawuf ni memperkecil-kecilkan jihad. Itu nyakit belaka tu, nyakit belaka tu. Sekarang bukan berarti jihad melawan musuh tu benda kecil. Kecil itu berbanding dengan yang lebih besar. Jadi ulama tasawuf kata jihad melawan musuh yang zahir ini adalah kecil berbanding jihad melawan nafsu dan melawan syaitan. Kecil berbanding hak ni. Tapi kecilnya bukan berarti kecil. Tetapi ada orang hak dia nak sepelek ke tasawuf ni, dia pakai awah tu. Ahli tasawuf ni duk pandang kecil jihad ni. Ni otak kena basuh lah ke dah ni. Otak kena virus. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kenapa demikian? Kok mana yang jadi jihad melawan nafsu dan syaitan ni besar, melawan musuh ni jadi kecil? Banyak perkara. Cuma saya nak kabur satu riwayat aja. Nak kabur satu riwayat untuk menjelaskan sudut, menjelaskan macam mana jihad melawan syaitan ni, melawan nafsu ni dianggap lebih besar, dikira lebih besar berbanding jihad melawan musuh yang zahir ni. Bandingan antara dua tu,
pertama sekali ada riwayat, sekalipun dhaif. Tak apalah, kita ambil riwayat dhaif pun dhaif lah. Kerana fadail ni tak ada masalah. Dalam satu perang tu Nabi kata raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik dari perang. Masa tu Nabi baru balik dari perang. Tapi dalam perjalanan tu Nabi kata raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik daripada perang kecil kepada perang yang lebih besar. Dah apa benda perang lebih besar tu? Jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Baik, kok mana ni? Dari segi dalil tu ada hadisnya, sekalipun dhaif, tak apalah, hadis dhaif ni boleh dipakai dalam perkara-perkara tertentu. Dalam masalah fadailul a'mal boleh, at-targhib wa tarhib boleh pakai. Dalam masalah qasas, cerita, kisah riwayat boleh pakai hadis dhaif. Itu difatwakan oleh ulama-ulama besar, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Boleh pakai hadis dhaif dalam perkara-perkara itu. Hadis dhaif ni kita tak boleh pakai dalam masalah aqaid, akidah. Nak menyebabkan usul akidah, memang hadis dhaif tak boleh pakai lah. Demikian juga masalah usul syariah, dasar-dasar syariat, hukum hakam halal haram ni, itu tak boleh nak pakai hadis dhaif. Tapi dalam bab-bab masalah kelebihan amalan, fadailul amal, masalah dorongan, at-targhib wa tarhib ni, kemudian masalah qasas, cerita, riwayat, kisah-kisah cerita ni, hadis dhaif boleh dipakai. Itu dipertuakan, disebut oleh ulama-ulama ahli hadis sungguh. Jadi learning kita dengar lah, ada orang dah boleh pakai hadis dhaif, tak mau pakai hadis dhaif lah. Tak apalah, tak mau pakai, jangan pakai lah. Tak mau pakai, jangan pakai. Jangan agu orang. Masalah hidup agu kau orang. Hidup agu orang tak boleh pakai hadis dhaif. Sekarang ni kita nak pakai mana? Nak pakai Imam Nawawi ke yang menyatakan hadis dhaif boleh dipakai begini ke, ataupun nak pakai Imam Malizi ni, imam orang Malaysia. Nak pakai mana se? Kalau nak pakai Imam Malizi, silakan. Jangan pakailah hadis dhaif. Tapi kita, siapa dia tak kenal Imam Nawawi? Jadi kalau orang kenal Imam Nawawi tu, dia tahulah siapa orang tu. Jadi kalau saya, jauhlah. Memanglah kita terima Imam Nawawi. Tapi kalau tuan-tuan tak mau pakai Imam Nawawi, nak pakai Imam Malizi, Allah lah, silalah. Cuma nak khabah hadis dhaif. Saya sebut sikit sebab dalil tentang jihad tadi tu hadisnya dhaif. Bertaraf dhaif. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami balik daripada jihad perang, jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Baik. Persoalan sekarang, dari sudut mana? Dari sudut mana jihad kecil, jihad nafsu ni dianggap jihad lebih besar? Ada riwayat lain. Baik, antaranya ada seorang pernah tanya Nabi. Ada seorang sahabat tanya Nabi. Apa yang mereka tanya? Ara'aita man ghaza yaltamisul ajra wa zikra. Ya Rasulullah, dia kata, apa kedudukannya? Dia tanya Nabi, macam mana kedudukannya orang yang terlibat dengan perang? Perang ni perang ma'rakah lah. Ghazwah ni perang ma'rakah, perang senjata ni. Man ghaza yaltamisul ajra wa zikra. Tapi hak dia cari, hak dia nak, pertama sekali nak dapat nama, nak dapat kedudukan. Yang kedua nak dapat upah ganjaran, habuang. Dia kejar benda tu. Dia terlibat, badan zahir dia ni terlibat dengan perang. Tapi hasrat dia dua perkara. Nak dapat nama, nak dapat kedudukan, nak dapat pangkat dan macam-macam. Yang kedua nak dapat upah dan ganjaran. Mujah. Malahu. Apa yang dia dapat? Apa jawapan Nabi bila ditanya sahabat? Nabi kata, la syai'a lahu. Ia tak boleh benda. Orang mengaji bahasa Arab ni, kalau panggil la nafiyah lil jinsi ni, kata orang, kau tekan pergi, tak boleh skepeng. Skepeng pun tak ada. La syai'a lahu tu, tak ada skepeng pun. Tak boleh benda. Sahabat ni mengulangi pertanyaan ni 3 kali. Mungkin dengar tu, ya dok ni, dok tanya semula. Dan jawapan Nabi standard je. La syai'a lahu.
Kali pertama dia tanya, Nabi jawab, la syai'a lahu. Ia tak boleh benda. Kali kedua dia tanya, Nabi jawab gitu, la syai'a lahu. Memang ia tak boleh benda. Kali ketiga dia tanya, baru Nabi menghuraikan. Baru Nabi menjelaskan. Inna Allah la yaqbilu minal amal illa ma kana khalisan wa btuya bidzalika wajhuh. Allah Ta'ala ni tak terima satu amalan tu kecuali bersih. Khalis. Lillah. Dasarnya begitu. Lillah. Yang dicari keredaan Allah. Jadi, sekarang, kalau kita baca balik, orang ini sudah terbabit dengan perang tadi tu. Jihad ma'rakah. Tapi dia kalah jihad melawan nafsu dia sendiri. Sehingga menjadi kemahuan dia di sebalik semua itu untuk dapatkan habuan itu habuan ini. Itu artinya kalah dalam jihad melawan nafsunya. Jadi status macam la syai'a lahu, tak boleh sekepeng. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauh kita daripada semua ini fitnah. Jadi itu keterangan ulama tasawuf bahawa jihad melawan nafsu dan syaitan itu lebih besar berbanding jihad melawan musuh yang zahir ini. Tapi bukan berarti benda itu kecil. Baik, habis. Kemudian perkara berkait sikit, lari sikit tak apa dah. Lari tajuk sikit malam ni. Tak lari jauh sangat, ada kaitan lagi. Apakah ulama sejarah ulama tasawuf itu mereka tidak terbabit dengan jihad perang ni? Jihad melawan musuh yang zahir ni, apakah mereka tidak terbabit? Kalau kita kaji sejarah, kenyataan bahawa ahli tasawuf tidak terbabit dengan jihad ma'rakah, itu adalah kenyataan yang bohong. Kenyataan yang tidak betul dengan realiti, dengan sejarah. Tak baca sejarah, tak tahu sejarah. Cik baca sejarah dunia, banyak kisah-kisah sejarah pelibatan ulama-ulama tasawuf dalam perang jihad ini. Kalau di tanah Melayu kita ni, siapa dia tak kenal? Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang, pengarang Sairus Salikin. Syekh Daud Fatani, tapi dia tak kenal. Mereka ini bukan saja ulama-ulama faqih, bukan saja ulama usul, tapi dalam masa yang sama mereka adalah ulama tasawuf. Syekh Abdul Samad Palembang mati dalam perang ketika melawan Siam. Dia mendongkong askar Kedah lawan Siam masa itu. Mati dia. Dan asalnya kuburnya tidak diketahui, tapi di kemudian hari ada orang kata dapat kenal kubur dia. Saya alhamdulillah telah pergi ziarah ke tempat yang dikatakan itulah sebagai kubur kepada Syekh Abdul Samad Palembang, dalam Kebun Getah. Sekitar kawasan itu tak ada kubur orang, bukan perkuburan lah, tempat itu dikatakan kubur dia. Dan hari ini sekarang ni lah, dan tempoh kita ziarah tu, kubur tu milik orang bukan Islam. Tanah Kebun Getah tu milik orang bukan Islam. Ahli tasawuf tak berjihad lah. Dia macam sejarah dulu.